Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bersama saya Cikgu Yana Sejarah Tahun 6 Unit 10 Malaysia dan Dunia yang bertajuk ASEAN. Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ini? 12.4.2 menerangkan pelibatan Malaysia dalam ASEAN. K12.4.5 menyatakan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar. Okey, objektif kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, menerangkan pelibatan Malaysia dalam ASEAN. Yang kedua, menyatakan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar. Seterusnya, mari kita lihat apakah kriteria kejayaan yang murid-murid perlu capai. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, murid dapat menerangkan beberapa daripada 4 pelibatan Malaysia dalam ASEAN. Yang kedua, murid dapat menyatakan beberapa daripada 5 kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah warna logo ASEAN. Okey, yang pertama kita lihat di logo ASEAN yang dipaparkan. Okey, warna biru menunjukkan keamanan dan kestabilan. Warna merah di logo tersebut menunjukkan semangat dan dinamisme. Manakala warna kuning menunjukkan kemakmuran. Kemudian 10 tangkai padi yang berwarna kuning tersebut menunjukkan cita-cita pelapor pembentuk ASEAN, iaitu untuk bersatu dan bersahabat. Manakala bulatan pula menunjukkan kesatuan ASEAN dan warna putih menunjukkan kesucian. Apakah itu ASEAN? Okey, ASEAN dikenali sebagai Persatuan Negara-Negara Asia. Ia merupakan sebuah persatuan yang dianggotai oleh negara-negara Asia Tenggara. ASEAN telah ditubuhkan pada tahun 1967 yang bertarikh 8 Ogos. Okey, pada peringkat awal penubuhannya, ASEAN dianggotai oleh 5 buah negara iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. Kemudian, anggota baru ASEAN pula terdiri daripada Brunei pada tahun 1984, Vietnam 1995, Laos dan Myanmar 1997 serta Kemboja pada tahun 1999. Okey, di sini kamu dapat lihat negara anggota ASEAN yang terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Kemboja, Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Okey. ASA iaitu Association of Southeast Asia dikenali sebagai Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara yang ditubuhkan pada 31 Julai 1961, melibatkan Persekutuan Tanah Melayu iaitu Malaysia, Thailand dan Filipina. Okey, antara tujuan ASA adalah untuk membentuk kerjasama bagi membendung pengaruh gerakan komunis. Okey, sekarang kita lihat apakah matlamat pertubuhan ASEAN. Okey, yang pertama ialah untuk menggalakkan keamanan dan kestabilan politik. Yang kedua, memberikan bantuan latihan dan penyelidikan. Yang ketiga, menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat,
menjalinkan hubungan sosial dan pembangunan kebudayaan. Okay, melalui matlamat ini, negara kita berusaha memastikan faedah hubungan luar ini dapat dikongsi bersama. Okey. Kita lihat semula matlamat Pertubuhan ASEAN yang pertama, menggalakkan keamanan dan kestabilan politik. Okey, di sini Deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971 telah mengisytiharkan rantau Asia Tenggara sebagai ZOFFAN, iaitu zon yang aman, bebas dan berkecuali. Tujuannya adalah untuk mengekalkan keamanan tanpa campur tangan kuasa luar. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada matlamat penubuhan ASEAN yang kedua tadi, memberikan bantuan latihan dan penyelidikan. Jika kamu boleh lihat di gambar tersebut, ia merupakan bangunan yang terdapat di Pulau Pinang. Okey, bangunan RESSAM merupakan kerjasama dalam bidang pendidikan yang memberikan tumpuan dalam bidang pendidikan. Tujuan pembinaan RESSAM ini iaitu Pusat Serantau Sains dan Matematik adalah untuk meningkatkan lagi kualiti sains dan matematik dalam negara ASEAN. Okey, jadi bangunan ini kamu dapat lihat Pulau Pinang. Okey, seterusnya matlamat yang ketiga tadi, menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1993, ASEAN mengumumkan kerjasama ekonomi menerusi The Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMTGT) yang dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir. Okey, IMTGT ini disokong secara rasmi oleh Perdana Menteri Malaysia kita pada ketika itu iaitu Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri Indonesia, Presiden Suharto dan Perdana Menteri Thailand, Chuan Lik Pai pada tahun 1993. Okey, matlamat penubuhan ASEAN yang keempat ialah menjalinkan hubungan sosial dan pembangunan kebudayaan. Okey. Yang pertama, hubungan rapat negara anggota dijalinkan menerusi penganjuran sukansi dan pembangunan kebudayaan dengan mengadakan festival filem ASEAN. Okey, negara-negara yang terlibat akan mengetengahkan budaya masyarakat masing-masing dalam aktiviti ini, iaitu sukansi dan festival filem ASEAN. Pelibatan Malaysia dalam ASEAN telah mengukuhkan perhubungan dengan negara jiran dalam semua bidang. Okey, kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar ini, yang pertama, menggalakkan kerjasama serantau dan antarabangsa. Yang kedua, meningkatkan imej negara kita. Yang ketiga, menggalakkan kemajuan ekonomi negara. Yang keempat, menggalakkan pelaburan asing. Dan yang kelima, mewujudkan keamanan serantau dan antarabangsa. Baiklah, setakat itu saja pengajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Okey,
Sebagai rumusan, pelibatan Malaysia dalam ASEAN yang berperanan ke arah mencapai matlamat penubuhannya, negara kita berusaha memastikan faedah daripada hubungan luar ini dapat dikongsi bersama. Pelibatan Malaysia amat dihargai oleh negara yang menganggotai ASEAN. Pelibatan Malaysia juga telah mengukuhkan hubungan dengan negara jiran dalam semua bidang. Pada masa yang sama, kita harus bersyukur dengan keamanan yang dinikmati kita sehinggalah ke hari ini. Okey, jadi itu sahaja kita belajar pada hari ini. Terima kasih.